Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuraini binti Ajib, nombor metrik 047672. InsyaAllah kumpulan kami akan membentangkan tajuk liberalisme. Okay. Kita lihat definisi liberalisme. Menurut Kamus Dewan edisi yang keempat, liberalisme merupakan satu fahaman yang liberal, iaitu fahaman atau pendirian yang mahukan demokrasi serta kebebasan dalam kegiatan ekonomi. Dan juga Kamus Dewan ini memberi pandangan juga liberal itu merupakan bebas, terbuka kepada semua aspek termasuk politik dan ekonomi, sosial dan aspek-aspek kehidupan yang lain. Okey. Dari sudut etimologi, liberal diambil daripada bahasa Latin, iaitu yang bermaksud liber bermaksud bebas, dan juga ia seringkali dikaitkan dengan perkataan Inggeris iaitu liberty dalam membawa maksud kebebasan. Orang Inggeris juga menambah bahawa makna yang sesuai untuk liberty ialah bebas dari sekatan bersuara dan juga perlakuan. Dengan kata lain, seseorang atau kumpulan masyarakat bebas menyuarakan apa sahaja pendapat dan melakukan perkara yang difikirkan betul. Okey. Antara contoh tokoh liberal ialah Solon, merupakan seorang warga Yunani. Beliau memperjuangkan isu pengampunan hutang kerana kebanyakan rakyatnya yang miskin harus menggadaikan kebebasan mereka kerana hutang. Selain itu, Rene Descartes menulis tentang asas falsafah liberal yang cenderung kepada menggunakan akal fikiran sebagai asas kehidupan. Antara contoh lain, tokoh liberal ialah Benedictus de Spinoza, mengandaikan bahawa semua alam semesta adalah Tuhan, atau istilahnya iaitu pantheism yang bermaksud semua unsur adalah Tuhan. Bagaimana datangnya sejarah liberal ni? Jika kita lihat titik permulaan sejarah pemikiran liberalisme ni dikenalpasti bermula di Eropah, iaitu sekitar pada abad ke-16. Ia bermula apabila tindakan terhadap kekongan golongan gereja yang dilihat mengeksploitasikan agama dengan melakukan penindasan ke atas rakyat yang lemah. Dengan menjustifikasikan tindakan mereka itu sebagai adalah merupakan saranan daripada Tuhan. Dan pada masa yang sama muncul golongan Renaissance, yang mana golongan pemimpin Renaissance ni mereka bangkit menyemarakkan semangat penentangan rakyat melalui hujah, mempersoalkan kenapa gereja itu melakukan tindakan-tindakan yang tidak logik dan rasional. Kemudian pemikiran pemimpin Renaissance ni disambut baik oleh rakyat sehingga berlaku pertemuan pemikiran yang dahsyat di antara golongan pemimpin Renaissance dengan golongan gereja di Eropah. Pada masa ini kemunculan sains dan golongan gereja menganggap penemuan-penemuan sains itu merupakan sihir, dan ahli-ahli saintis pada masa itu dibunuh tanpa sebab yang munasabah. Kemudian bila berlakunya pertemuan antara golongan gereja dengan puak Renaissance dan juga para petani, golongan pemimpin Renaissance ni bangkit melalui idea dan pemikiran sains sehingga dikatakan pada masa itu berlaku pertubuhan konflik antara pemikiran sains dan agama. Golongan marahin bangkit bagi menegakkan hak dan keadilan ke atas golongan bangsawan dan juga golongan gereja. Di mana para petani, golongan bangsawan ni, mereka ni mengerahkan para petani bekerja tanpa memberikan upah kepada mereka. Kemudian peristiwa ini menyebabkan berlaku pemisahan secara keseluruhan kehidupan beragama dari masyarakat barat dari semua unsur yang berkaitan keagamaan, dan agama disisihkan sebagai amalan budaya sahaja. Justru itu liberal ini berkembang selaras dengan perjuangan demokrasi,
fahaman persamaan semua agama, fahaman persamaan hak antara lelaki dan perempuan, serta mereka mempromosikan kebebasan mutlak atas nama hak asasi manusia. Jadi liberal ini mereka menegakkan kebebasan. Okey, itu sahaja dari saya. Kemudian kawan saya akan menyambung ciri-ciri liberal. Okey, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mazna binti Ismail, nombor matrik 048030. Saya akan menyambung pembentangan yang telah dibuat oleh kawan saya. Itu saya akan iaitu mengenai liberalisme. Okay. Saya akan membahaskan tentang ciri-ciri asas dia. Okay. Yang pertama, penghormatan terhadap kebebasan individu. Semua individu lain perlu menghormati kepada kebebasan, pada pandangan dan kepercayaan. Okey, tidak boleh memaksa walaupun sesuatu itu telah ditetapkan oleh agama. Okey. Yang kedua, konflik adalah sesuatu yang nescaya, iaitu pasti. Berlakunya sesuatu konflik itu tidak dapat dielakkan. Okey, keharmonian dan kedamaian sosial itu adalah tidak mungkin dicapai. Kerana apa? Kerana kedamaian tu bagi mereka berpendapat tidak sesuatu yang tidak baik. Kerana kedamaian atau keharmonian tu akan menghalang kreativiti seseorang. Okey. Bagi mereka konflik itu adalah memberi kebaikan. Kerana apa? Kerana manusia akan berlumba-lumba untuk mendapatkan sesuatu. Okey. Yang ketiga, perlawanan terhadap kekuasaan. Okey, kuasa bagi pemikiran liberal, dia kata kuasa manusia ini adalah kejam. Kekuasaan manusia ini boleh mesti dihalang atau dilawan. Mereka ni sentiasa menanam rasa curiga terhadap autoriti yang dipegang oleh seseorang. Dia kata sebarang kekuasaan mesti seseorang yang berkuasa itu mesti ada kepentingan tersendiri. Jadi untuk mewujudkan penguasa yang adil dan saksama itu adalah mustahil. Okay. Yang keempat, perubahan adalah baik dan tidak dapat dielakkan. Okay, melihat bahawa sifat manusia dan masyarakat itu adalah kuat, jadi manusia ni selalu berubah-ubah. Perubahan di situ pada pendapat mereka adalah sesuatu yang baik. Okay, penguasa atau pemerintah mesti menghormati masyarakat dan tidak boleh mengganggu atau melarang mereka melakukan sesuatu aktiviti kepercayaan yang difikirkan baik oleh mereka. Okey, seterusnya ciri-ciri Islam liberal. Okey, yang pertama, ciri-ciri pemikiran Islam liberal yang pertama bersifat sekularisme. Okey. Pada asasnya pemikiran liberal ni berasaskan daripada pemikiran rasionalisme dengan sekularisme. Okey, mereka menafikan kesempurnaan dan kesyumulan Islam. Okey, Islam tu pada mereka hanyalah tuntutan ibadat sahaja, bukan untuk mengatur dan menguruskan kehidupan. Bagi mereka agama ni sebagai rantai yang membelenggu kehidupan. Bagi mereka agama ni adalah sesuatu yang menyekat kebebasan mereka. Okey, pemikiran liberal ni jelas memisahkan antara urusan agama dengan kehidupan. Okey, mereka juga berpegang kepada prinsip tiada paksaan dalam agama. Okey, yang kedua itu penolakan terhadap perundangan Islam. Penolakan terhadap perundangan Islam ni dibuat secara lantang. Okey, mengapa ada mereka bertanya, mengapa ada undang-undang yang dibuat atas nama Islam tapi tetap mencetuskan ketidakadilan? Maka tercetuslah idea untuk mereka mencari penyelesaian dengan manhaj yang tersendiri sehingga terkeluar daripada disiplin ilmu. Mereka mengkritik hukum syariat, mereka mengatakan Islam itu menindaskan wanita. Mereka melihat kepada ulama yang tradisional zaman Arab dulu, mereka membunuh anak perempuan. Mereka mengatakan Islam itu menindas
kaum perempuan sehingga pemikiran itu dibawa dan mereka mentafsirkan Islam itu adalah menjadikan pemikiran mereka itu sempit. Okey, seterusnya penolakan terhadap sesuatu autoriti keagamaan. Okey, Islam liberal ni membahagikan wahyu kepada dua, iaitu wahyu secara bertulis dan wahyu tidak bertulis. Wahyu bertulis ni adalah Al-Quran, wahyu tidak bertulis tu adalah akal. Pengolahan akal yang waras mampu menghidupkan teks Al-Quran itu berdasarkan tujuan. Okey, Al-Quran ni Al-Quran ni menerangkan tujuan agama, manakala akal ni akan menyesuaikan, selari dengan keadaan, selari dengan zaman, selari dengan masalah. Okey. Agama tidak memberi kebebasan kepada penganutnya memberi pandangan. Sebab itulah mereka menolak agama. Okey, tidak seharusnya pendapat pada pendapat mereka tidak seharusnya pendapat ulama yang terdahulu itu bersifat kekal. Maknanya pendapat ulama yang dulu tak boleh pakai dah. Sebab dah lama, dah lapuk. Okey, dan tidak boleh diubah. Mengapa mereka bertanya begitu? Sepatutnya benda tu boleh berubah mengikut zaman. Okey, mereka anggap ilmu Islam itu adalah sesuatu yang beku. Contoh ilmu fiqh, ilmu usuluddin itu adalah sesuatu yang beku. Mereka menolak pandangan para mujtahid kerana pendapat mereka, para mujtahid juga mempunyai kecacatan dan kesalahan. Okay, mereka menganggap semua pendapat boleh diterima, bukan golongan tertentu sahaja pendapat yang boleh diterima. Semua individu pendapatnya adalah betul pada pendapat mereka. Okey, dan yang keempat, kebebasan mentafsir teks Al-Quran. Okey, mereka beranggapan pemantapan Al-Quran perlu dibuat dan perlu dinilai semula. Terdapat banyak agenda yang telah untuk menimbulkan keraguan terhadap kandungan Al-Quran. Okey, contoh firman Allah dalam surah Al-Ma'idah iaitu ayat 38, iaitu hukuman terhadap pencuri. Islam liberal berfikiran tuntutan Al-Quran itu hanya untuk menjatuhkan hukuman. Tetapi bentuk hukuman yang dijatuhkan itu boleh diubah mengikut kesesuaian zaman dan masa. Okey, sekian, terima kasih. Akan disambung oleh kawan saya. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asmunir binti Daud 048002. Okay, seterusnya saya akan sambung pandangan ahli sunnah wal jamaah tentang liberalisme ni. Okay, yang pertama, pemikiran Islam yang liberal ni ingin menjadikan situasi kehidupan moden sebagai panduan dalam melahirkan satu tafsiran Islam baru. Islam liberal ni dia nak melahirkan satu tafsiran Islam baru. Kenapa dia nak ubah? Okey. Kemudian yang kedua, golongan liberal ni, menurut ahli sunnah wal jamaah, golongan liberal ni dia menganggap ahli sunnah wal jamaah ni adalah pegangan tradisi warisan, ketinggalan zaman. Tidak berubah dengan arus perubahan semasa. Maknanya dia orang berpendapat ahli sunnah wal jamaah ni berada pada takut lama lagi. Tak nak ada perubahan. Okey, kemudian yang tiga, liberal Islam berpegang kepada paksi liberalisme sebagai prinsip, iaitu wahyu ni dianggap sebagai prinsip asing bagi dia orang. Okey, dia orang berpegang pegangan liberal ni berpegang pada tiga unsur, iaitu yang pertama, adab kebiasaan ni adalah fakta bagi dia orang. Hidup seperti macam adat, kebiasaan. Kemudian yang kedua, suatu nilai hidup, iaitu dia jadikan falsafah bagi liberal ni suatu nilai hidup. Kemudian yang ketiga, idea liberalisme ni bercanggah dengan wahyu. Dia bertentangan dengan wahyu. Okay, kemudian yang keempat, cara moden menjadikan manusia lupa kehidupan sebenar manusia dan juga mengubah tuntutan sebenar wahyu diturunkan kepada manusia. Maknanya pegangan liberal ni dia mengubah hidup manusia. Maknanya manusia ni lupa kehidupan sebenar. Okay, manusia lupa kenapa wahyu ni diturunkan. Kenapa wahyu diturunkan kepada manusia. Jadi manusia lupa sebab manusia ni dia nak
perbaharui hidup sehingga menyeleweng daripada syariat yang sebenar. Okey. Menurut ahli sunnah wal jamaah juga, golongan liberal ni adalah ajaran sesat. Dia menyeleweng daripada syariat ajaran Islam. Okey, seterusnya kita masuk kepada kesimpulan. Kita tengok apa kesimpulannya. Okey, liberalisme ni hanya menjanjikan kebebasan yang semu, bukan yang sebenar. Semu ni maknanya bukan yang sebenar. Okey, kemudian kebebasan bagi mereka adalah kebebasan daripada aturan Tuhan. Dia beranggapan ini adalah kebebasan daripada aturan Tuhan. Sedangkan itu semua adalah yang dibuat oleh manusia. Kemudian mereka mengatakan bahawa Tuhan itu kejam. Kenapa dia orang beranggapan sampai macam itu? Sebab tadi kita dah dengar kan ciri-ciri tadi kan, macam mana golongan liberal ni, macam hukuman yang dibuat kepada orang yang mencuri, maknanya hukuman potong tangan. Maknanya dia beranggapan hukum yang Tuhan bagi itu adalah kejam. Okey, kemudian yang keempat, puak ini juga menuntut hak kebebasan berfikir serta menentukan baik buruk dan berbuat apa saja mengikut hawa nafsu tanpa halangan. Jadi orang kita tengok dalam golongan liberal ni, dia menuntut hak mereka untuk bebas. Kita tengok dalam sekarang ni isu yang paling kita kata tersohor sekarang ni, kita dengar isu LGBT. Kemudian bebas untuk berkahwin dengan sama jantina. Okey, kemudian yang seterusnya, hal ini sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Okey, tentu Islam mengharamkan LGBT kan, dan tak mengharamkan juga perkahwinan sama. Maknanya perempuan sama perempuan, lelaki sama lelaki. Okey, seterusnya, kebebasan mengikut Islam adalah apabila manusia kembali dan berserah diri kepada Allah dan mendapat keredaan daripada Allah. Ini adalah aturan sebenar yang ditetapkan oleh Islam. Kemudian ajaran liberalisme ini akan menjadikan manusia berpecah dan memberontak serta menimbulkan huru-hara. Kita tengok isu LGBT itu. Maknanya menjadikan isu ni akan menjadikan manusia berpecah belah. Memberontak antara satu sama lain, akan bergaduh. Berlaku isu kat situ. Kemudian seterusnya, telah banyak pengkaji telah meninggalkan ajaran liberalisme ini dan menganut Islam apabila kebenaran itu telah menemui. Mereka mendalami sendiri apa yang diturunkan oleh Allah melalui wahyu tu, apa yang sebenarnya, kemudian apa yang terkandung dalam Al-Quran tu yang sebenarnya. Jadi dia orang berubah kepada ajaran yang sebenar. Kemudian yang seterusnya, amat malang sekali orang Islam meninggalkan Islam untuk ajaran liberalisme kerana kejahilan mereka memahami tentang Islam ni. Maknanya rugilah bagi manusia ni jika dia lupa tentang meninggalkan ajaran yang sebenar yang diturunkan Allah, ikut wahyu, apa yang ditentukan oleh Allah, tengok aturan Allah. Maknanya kalau dia merubah ajaran yang diturunkan oleh Allah tu, syariat syariat Islam ni, dia ubah, maknanya malanglah. Maknanya nerakalah tempatnya. Itulah janji Allah yang kepada orang-orang yang mensyirikkan Allah dan yang menyekutukan Allah. Okey, itu saja daripada saya. Diharap dapat memahaminya dan sama-samalah kita berkongsi apa yang kurang itu daripada kemahiran saya sendiri dan kawan-kawan. Apa yang baik itu daripada Allah SWT. Okey, itu saja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.